Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Pustaka Negeri Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalang. Koleksi ini membawa kita kepada dunia masyarakat di Sarawak yang dahulunya mempercayai pelbagai pantang larang. Kitab tersebut mempunyai makna yang besar ataupun khazanah yang besar dalam konteks negeri Sarawak. Satu manuskrip misteri yang akan menyingkap pelbagai keindahan dunia lama berkenaan kehidupan masyarakat dahulu, dan ini termasuklah pantun-pantun lama yang sudah mencecah usia ratusan tahun. Kami juga ingin merungkaikan permasalahan berkaitan dengan siapa pengarang sebenar, siapa penulis sebenar kitab tersebut. Manuskrip ini telah ditulis dalam tulisan Jawi dan akan diterjemah oleh pustaka dalam usaha melestarikan ilmu alam Melayu. Manuskrip yang ada dalam simpanan Pustaka Sarawak ini merupakan manuskrip yang diserahkan oleh waris Haji Merais, iaitu Haji Hamdan dan keluarganya kepada pihak Pustaka Negeri Sarawak. Di dalamnya terdapat pelbagai petua mengenai perubatan yang amat diperlukan oleh masyarakat dahulu sebelum kewujudan perubatan moden. Dalam manuskrip ini juga dinyatakan tentang ilmu sains dan alam. Terdapat catatan mengenai bagaimana perubahan bulan boleh mempengaruhi keadaan alam. Sesungguhnya, ini satu ilmu yang kini kita anggap sebagai ilmu sains yang dahulunya diamalkan oleh masyarakat terdahulu. Bagi kami dalam dunia akademik, kami melihat kitab tersebut mempunyai makna yang besar ataupun khazanah yang besar dalam konteks negeri Sarawak, dalam konteks body of knowledge, dalam konteks dunia akademik. Sebab dalam kitab tersebut dia menyatakan tentang kaedah perubatan tradisional yang berasaskan kepada natural ataupun alam semula jadi. Manuskrip yang kini dalam simpanan Pustaka Sarawak ini merupakan satu manuskrip penting tentang pengaruh kehadiran Islam dan juga kebudayaan penduduk Sarawak pada satu masa dahulu. Kehadiran Islam di Sarawak juga seiring dengan ilmu-ilmu perubatan yang telah diamalkan oleh orang Sarawak sebelum ini, dan banyak penulisan dalam manuskrip Tuan Haji Hamdan ini merupakan penulisan perubatan yang menggunakan alam semula jadi seperti tumbuhan dan herba. Sesungguhnya, ini ialah satu ilmu yang amat berguna untuk masyarakat pada masa itu kerana sebelum kehadiran perubatan moden, kebergantungan kepada perubatan herba dan tumbuhan adalah amat diperlukan. Kitab-kitab yang agak tebal dan ini memerlukan ketelitian dan juga sebahagiannya dalam tempoh yang lebih awal, mungkin sekitar 1700, 1800, yang mana memerlukan ketelitian dari segi bahannya yang telah lama dan perlu berhati-hati. Maka ia perlu mengambil masa yang agak lebih panjanglah. Dalam membuat pengesahan sesuatu penulisan, ilmu filologi adalah amat diperlukan. Oleh itu, dalam mengesan kesahihan penulisan ini, pakar dari dalam bidang akademik telah mendapati bahawa terdapat beberapa helaian yang tidak tersusun dengan baik. Mereka juga masih membuat kajian. Adakah manuskrip tersebut sebenarnya ditulis oleh Tuan Haji Hamdan Merais atau merupakan satu kumpulan catatan daripada penulisan lain bertujuan untuk memperkasa ilmu pada satu masa dahulu. Kita masih tertanya-tanya siapakah penulis yang sebenar. Of course, untuk kita nak melihat sejauh mana
keaslian kandungannya dan juga siapa pengarangnya. Kami akan insyaAllah akan berjumpa dengan waris kepada empunya kitab tersebut, iaitu waris kepada Tuan Haji Hamdan bin Haji Marais. Dan juga kandungan-kandungan dalam kitab tersebut kita cuba membuat audit trial atau ialah audit trial, kita semak lagi ke belakang, so kita lihat mana-mana tempat yang boleh dijadikan sebagai clue untuk kita membuat sesuatu keputusan berkaitan dengan manuskrip tersebut. Oleh itu, para penyelidik telah mengambil rujukan daripada info-info dan manuskrip yang terdapat di tempat lain seperti di Jabatan Muzium Sarawak misalnya untuk membuat perbandingan maklumat dan juga pengesahan informasi. Kemudiannya, para penyelidik akan menjalankan siri perbincangan dalam mengenal pasti apakah maklumat yang paling tepat untuk satu-satu bahan kajian. Ini juga penting dalam mengekalkan keaslian manuskrip daripada disalah tafsir dan disalahgunakan oleh pelbagai pihak. Berkemungkinan manuskrip ini lebih sesuai diberi nama Himpunan Ilmu Perubatan dan Kebudayaan Islam. Namun begitu, kajian yang lebih mendalam adalah amat diperlukan. Terutamanya apabila kita berhadapan dengan perkataan-perkataan yang hampir sama ejaannya dan ia memerlukan kepada pandangan ramai dan melihat kepada konteks ayat. Dan of course sudah tentu kami juga ingin merungkaikan permasalahan berkaitan dengan siapa pengarang sebenar, siapa penulis sebenar kitab tersebut dan apakah bahan yang digunakan. Dan kalau kita lihat dalam kitab tersebut juga kita melihat ianya ada beberapa fasal macam yang telah saya nyatakan tadi, ada fasal berkaitan dengan perubatan, ada fasal berkaitan dengan kenegaraan, ada fasal berkaitan dengan astronomi. Kehadiran Islam yang telah mengubah kehidupan masyarakat dan cara masyarakat Sarawak berfikir. Ilmu perubatan tradisional ini sesungguhnya ilmu perubatan alternatif yang menarik untuk dikaji. Kerana inilah menunjukkan betapa kita pada satu masa dahulu merupakan satu peradaban yang mempunyai kebudayaan dan pemikiran yang tinggi di samping menjadi masyarakat yang mengamalkan agama dengan harmoni. Koleksi yang ditulis dalam tulisan Jawi kali ini akan membawa kita kepada kehidupan masyarakat Islam Sarawak pada satu masa dahulu. Penyebaran Islam ke Sarawak adalah melalui pola yang tersendiri dan unik. Buktinya adalah datang daripada manuskrip ini. Ada banyak perkara yang dibincangkan dalam koleksi ini, antaranya seperti keterangan pembelian rumah, nota berkaitan tauhid, notis urusan urus niaga dan kerajaan, dan pelbagai lagi dokumen rasmi berkenaan kehidupan masyarakat. Koleksi ini dilihat sebagai koleksi yang unik kerana ini merangkumi juga cerita rakyat seperti kisah merpati Jepang dan buaya dan juga risit cukai kepala di Kampung Padungan. Ini ditulis di sekitar tahun 1908 hingga 1945 dan dokumen tersebut terdapat di dalam bentuk fail dan juga ia diperolehi oleh Pustaka Negeri Sarawak sekitar tahun 2005 melalui pembelian daripada personal collector. Dalam koleksi ini, teks nota pelajaran tasawuf merupakan yang paling berusia dan ditulis sekitar tahun 1908. Dalam pelajaran agama ini, dinyatakan tentang 13 rukun yang merangkumi hati, perasaan dan perbuatan atau dalam bahasa Arabnya digelar kalbi, kauli dan fi'li. Setiap insan perlulah mempunyai niat yang baik dan mempunyai belas dalam hatinya. Setiap tindakan yang dijalankan oleh insan juga perlulah merangkumi perkara yang membawa kepada kebaikan, yang mana inilah yang dirangkum dalam 13 rukun. Penyebaran Islam ke Sarawak adalah melalui pola yang tersendiri dan unik.
khususnya sebelum Sarawak merdeka. Di antaranya melalui pengaruh luar biasa seseorang yang telah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tertentu yang mampu menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi selain itu, penyebaran Islam di Sarawak juga dalam era kemerdekaan juga bertujuan untuk meramaikan masyarakat Islam di kalangan mereka yang tidak beragama. Jadi mereka akan diberi insentif-insentif tertentu, termasuklah kemudahan-kemudahan seperti rawatan, kesihatan dan juga pelajaran. Selain itu, terdapat juga laporan mengenai surat makluman daripada Persatuan Melayu Sarawak yang diasaskan pada tahun 1939. Dalam laporan ini dinyatakan kejayaan Persatuan Melayu Sarawak dalam mendapatkan bangunan rumah untuk persatuan ini menjalankan kegiatan. Dari laporan ini, dapat kita lihat bahawa aktiviti berpersatuan dalam masyarakat Sarawak telah wujud pada tahun tersebut. Persatuan ini jugalah antara mereka yang menyemarak semangat anti penyerahan. Ini dikuatkan lagi dengan ahlinya yang merupakan golongan pemikir dan penulis pada satu masa dahulu. Di bawah payung tersebut. Dan kita tahu bahawa anti-secession itu adalah merupakan klimak kepada kemerdekaan kita di Sarawak ni lah terutama. Dan kebetulan arwah datuk saya, Abdul Rahman Satim, dia itu juga adalah salah seorang anggota kumpulan 338 yang dikatakan yang anti-secession, yang kumpulan yang tidak menyokong tentang penyerahan kepada kerajaan British. Itu yang memang ada tercatat dalam catatan sejarah kita. Selain itu, koleksi ini juga telah menyingkap kita untuk melihat kembali perkampungan Melayu yang kini sudah menjadi bandar. Kampung Padungan. Bukti kewujudan kampung itu bukan sekadar atas faktor kewujudan perkuburan di kawasan sekitar, tetapi dokumen rasmi yang meminta penduduk setempat untuk membayar cukai kepada pemerintah pada waktu itu. Seandainya kita tidak menyingkap koleksi ini, sudah pasti kita akan terlupa bahawa pernah wujud perkampungan di Padungan pada satu masa dahulu. Buktinya adalah datang daripada manuskrip ini. Manuskrip cukai kepala di zaman Wynne Brooke tahun 1915 lebih kurang macam tu, yang mana manuskrip ini dia menceritakan cukai kepala senilai RM2. Maknanya income tax waktu itulah yang dilaksanakan oleh Wynne Brooke. Oleh itu, usaha dalam menterjemah pelbagai koleksi lama dari pustaka negeri amatlah diperlukan. Memorandum persefahaman telah termeterai antara UiTM Sarawak dan Pustaka Negeri dalam menjayakan usaha ini. Dalam usaha sama ini, pihak UiTM sebagai satu institusi pengajian tinggi menyediakan kepakaran dalam menterjemah dan mengkaji manuskrip, manakala pustaka pula memberi bantuan daripada berbagai aspek. Kami di UiTM mempunyai kepakaran daripada pelbagai aspek. Ada pensyarah kami, ada pensyarah-pensyarah yang terlibat dalam berkaitan dengan maklumat. Kami di Fakulti Pengajian Islam Contemporary juga mempunyai pensyarah-pensyarah di bidang sejarah dan juga yang terlibat dalam manuskrip dan juga dalam perundangan. Awal cerita tentang dokumen ni, saya dipanggil oleh Pustaka Negeri Sarawak, Dayang Kohoriah, kebetulan kawan saya masa sekolah rendah lagi. Dan dia sebagai officer dekat sini, dia panggil saya, boleh tak bantu menterjemah beberapa manuskrip. Saya kata ni memang bidang saya dan insyaAllah saya boleh bantu. Adalah amat penting untuk kita supaya terus menjalankan kajian mendalam mengenai koleksi di Pustaka Negeri ini, dan ternyata usaha sama yang dijalinkan antara UiTM ini sudah pasti akan memudahkan proses mencari maklumat yang lebih tepat dan bermakna agar dapat dikongsi kepada umum.
Usaha untuk menterjemah dan mengkaji koleksi lama sudah pasti bukanlah satu kerja mudah. Banyak pihak terlibat dalam menjayakan usaha ini. Ini kita boleh lihat dan kita boleh mengkritik sama ada teks itu asal ataupun sebaliknya ataupun nukilan. Sebahagian manuskrip pula mengambil masa yang agak lama untuk dikaji, memandangkan banyak perkara yang perlu diambil perhatian. Pada masa yang sama, ada juga proses reprografi. Jika ada keperluan, mereka akan buat percetakan ataupun fotokopi untuk bahan-bahan yang dibuatlah. Oleh itu, dalam beberapa keadaan, silang kepakaran diperlukan dalam menjayakan usaha ini. Kitab tua ini merupakan antara koleksi lama yang penting dalam simpanan Pustaka Negeri Sarawak. Di dalamnya terdapat ilmu perundangan dan juga ditulis dalam bahasa klasik yang sukar untuk diterjemah kepada bahasa yang lebih moden. Manuskrip ini ialah warisan bangsa yang bernilai tinggi. Oleh itu, kepakaran ilmu seperti filologi, paleografi dan kodikologi adalah amat penting dalam menjalankan proses kajian naskah. Semua ini amat penting dalam mengenal pasti keaslian teks, keabsahan dan juga kearifan tempatan yang terdapat dalam penulisan itu. Kita juga mempunyai koleksi manuskrip yang ditulis dalam bahasa Arab. Secara umumnya, koleksi manuskrip dalam bahasa Arab tersebut berusia dalam lingkungan 400 tahun dan isi kandungan di dalam manuskrip Arab tersebut ataupun dipanggil kitab tua mempunyai maklumat mengenai perundangan ataupun hukum kanun Islam. Dan koleksi ini kini disimpan di repository rekod negeri. Bagi perolehan bahan tersebut juga diperolehi melalui proses pembelian. Peranan ahli akademik dalam membuat kajian terhadap naskah ini, walaupun sukar, adalah amat penting untuk menilai adakah naskah itu tidak pernah dinukil ataupun masih dalam keadaan asal. Pengaruh politik juga amat mempengaruhi pada satu masa dahulu apabila nukilan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Ini kita boleh lihat dan kita boleh mengkritik sama ada teks itu asal ataupun sebaliknya ataupun nukilan. Misal kata, kami pernah pergi ke Sabah dan kami menyumpai naskah yang ada iaitu di Lahad Datu, naskah idahan namanya. Ternyata naskah idahan itu mengalami proses nukilan sebanyak 13 kali. Setelah kehadiran Islam diterima secara meluas di Nusantara, bahasa Arab mula digunakan oleh masyarakat Melayu sebagai sistem tulisan. Bahasa Melayu kemudiannya menggunakan huruf Jawi setelah menguasai bahasa Arab. Orang Arab memberi gelaran kepada orang Melayu sebagai bangsa Jawi kerana faktor ini, dan tulisan Melayu yang menggunakan huruf Arab itu disebut sebagai tulisan Jawi. Kebanyakannya kalau kita melihat tulisan ataupun bahasa ataupun tulisan Jawi ini, kebanyakannya pengaruh bahasa Arab cukup besarlah. Jadi masa itu memang tidak ketara sangat penggunaan huruf vokal, misal kata alif, waw dan ya itu sendiri. Tetapi ketika mana datangnya pendeta Za'bah, maka terjadinya perubahan. Sebab itulah kalau kita melihat manuskrip yang ada, misal kata tahun awal abad ke-20, misal kata pendengar awal abad ke-20, kita senang nak baca. Bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa utama di Nusantara satu masa dahulu juga merupakan satu bahasa dakwah dalam pengajaran agama di Jambi, Sriwijaya. Melihat betapa pentingnya bahasa Melayu ini dalam dunia Islam, Pendeta Za'bah telah berusaha dalam memberi nilai tambah dalam penulisan Jawi moden. Ketokohan Za'bah dalam ilmu persuratan dan bahasa Melayu
telah terbukti apabila beliau mempunyai teori fonologi tersendiri yang mana inilah yang membantu dalam menghasilkan tambahan huruf baru yang dicipta dalam tulisan Jawi. Pada masa yang sama ada juga proses reprografi. Jika ada keperluan, mereka akan buat percetakan ataupun fotokopi untuk bahan-bahan yang dibuatlah. Dan kalau tak silap saya, mereka juga membuat transliterasi dan terjemahan untuk kitab-kitab dan manuskrip-manuskrip tertentu. Sekiranya kita melihat dan mengkaji setiap bahan kajian yang ada dalam dunia persuratan ini, dapat kita perhatikan bahawa terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan dalam membuat kajian yang lebih mendalam terhadap satu naskah klasik ini. Koleksi ini ialah merupakan koleksi yang menerangkan tentang perundangan. Kitab yang bertulisan Jawi dan berbahasa Arab ini dipercayai berasal dari Palembang kerana catatan awal di bahagian hadapannya merujuk kepada Sultan Padang. Uniknya koleksi ini dapat diperoleh di Sarawak dan dari sini kita dapat lihat bahawa usaha dakwah di Sarawak juga pernah wujud satu masa dahulu. Ini antara koleksi yang belum lagi ada penterjemahan dan koleksi ini belum ada yang betul-betul mengkaji secara mendalam. So kitab ini mungkin adalah tinggalan sejarah daripada awal perkembangan Islam di Borneo yang mana ianya berasal daripada kalau tak silap saya daripada Minangkabau di Indonesia. Kalau kita tahu Padang dan Palembang itu kalau di arah Sumatera dia agak dekat di antara satu sama lain dan tercatat pada tahun 1623 Masihi, maknanya pada abad ke-17. Dan dalam tu banyak perbincangan berkaitan tentang hukum hakam dan kami masih lagi meneliti secara mendalam dan dia amat menarik kerana kita boleh melihat barangkali ada hubungannya dengan kanun Brunei, kanun Sambas, kanun yang ada dekat Sarawak ni lah, kanun Lawas dan sebagainya. Adalah amat penting untuk kita melihat perbandingan ilmu perundangan ini dengan kanun-kanun yang terdapat di kawasan serantau seperti kanun Brunei dan kanun Johor. Dari sini kita akan dapat melihat perkembangan dan pengaruh Islam di Borneo, memandangkan kerajaan berikut berada dalam lokasi yang berdekatan. Oleh itu, kehadiran kitab tua ini ialah merupakan satu manuskrip yang amat penting dalam simpanan pustaka kerana faktor usianya yang lama dan juga kandungannya yang menarik.